Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini tanggal 10 hari bulan Syawal, kita dipertemukan dalam tazkirah Syawal yang ke-9, iaitu pada tanggal 10 Syawal, iaitu tahun 1441 Hijrah, bersamaan dengan tanggalnya 2 hari bulan Jun, iaitu pada tahun 2020 Masihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dijadikan kita hamba-hamba yang diridainya dan diampunkannya, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam tazkirah Syawal kita telah pun membicarakan daripada perihal akidah kita Ahlus Sunnah Jemaah, di mana kita telah membicarakan tentang mengenal kepada Allah. Itulah merupakan rukun iman yang pertama, iaitu dengan sifat Allah yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Jadilah dia tu 41 sifat. Dan manakala kita beriman dengan Rasul itu ada, kita katakan kalau Nabi-Nabi Allah tu banyak, lebih kurang 124,000 para Nabi-Nabi. Di antara Nabi-Nabi itu ada pula Rasul seramai 313. Dan kita telah katakan bezanya Nabi dengan Rasul, yang Nabi itu dapat wahyu tapi tak diperintahkan untuk dia berdakwah, manakala Rasul dapat wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Dan tidak semua Rasul mendapat kitab-kitab suci. Hanya 4 Rasul saja mendapat kitab suci. Yang selainnya ada juga yang mendapatkan lembaran-lembaran. Kitab suci yang didapatkan oleh Nabi Daud AS itu namanya Zabur. Kitab suci yang didapatkan oleh Nabi Musa AS namanya Taurat. Kitab suci yang didapatkan oleh Nabi Isa AS ialah namanya Injil. Dan bagi Nabi kita Rasulullah SAW dikurniakan Allah kitab suci yang bernama Al-Quran. Ketiga kitab suci yang pertama, Zabur, Taurat dan Injil, banyak berlakunya perubahan daripada tangan-tangan yang berkhianat kepada agama Allah Ta'ala itu. Melainkan Al-Quran sahaja yang masih terjamin kerana janji Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaganya. Jadi sehingga hari ini Al-Quran masih lagi pure, original seperti mana yang telah diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah pelihara agama Islam ini. Kenapa? Kerana lepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi Nabi. Jadi Allah pelihara agama ini dan kitab sucinya sampailah ke akhir zaman. Adapun Nabi-Nabi dahulu, walaupun berlaku pengkhianatan terhadap kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, tapi Allah datangkan Nabi selepasnya untuk betulkan. Dan Nabi Allah hantarkan lagi Nabi untuk betulkan yang sebelumnya. Sehinggalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah untuk membetulkan apa kita katakan kecurangan orang tangan-tangan yang khianat yang merubahkan kitab-kitab Allah dahulu telah diperbetulkan. Tetapi Al-Quran tetap utuh seperti mana original, kerana itulah janji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita telah mengatakan Nabi-Nabi dan Rasul itu, mereka khususnya para Rasul itu yang disebut oleh Allah dalam Quran sebanyak 25 orang. Dan wajib kita beriman kepada semua 25 orang tersebut. Sesiapa yang menafikan salah seorang daripada 25 itu, kufur dia, terkeluar pada Islam. Kerana dia telah menafikan Rasul pesuruh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak tahu namanya secara hafalan, mungkin kalau ditanya ini Idris ini Rasul ke bukan, dia pun kata saya tak tahulah, Allahualam. Maka di sini setengah ulama kata kafir, tetapi sebahagian mengatakan tidak kafir lagi, ya. Jadi itu kelemahan kita. Sebab tu kalau boleh kita mengingati akan nama para Rasul itu yang 25. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Allah Ta'ala firmankan, di antara Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepada engkau, dan antaranya kami tidak ceritakan kepada engkau. Jadi banyak lagi seperti mana kita dah sebut, Rasul-Rasul itu ada 313, tapi ada yang kita sendiri pun tak tahu. Ya, muslimin rahimakumullah, para jemaah yang dimuliakan Allah.
Kita telah mengatakan Rasul-Rasul itu ada 4 sifat yang wajib. Iaitu apa dia? Siddiq. Siddiq lawannya iaitu kazib, bohong. Siddiq itu benar. Mustahil Nabi-Nabi dan Rasul itu bohong. Dan yang keduanya ialah sifat amanah. Amanah itu mana jujur. Dan mustahil Nabi-Nabi itu bersifat khianat. Iaitu menyelewengkan apa yang diperintah dan diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga sifat daripada sifat Nabi itu tabligh. Menyampaikan. Maka mustahil Nabi itu kitman, menyembunyikan. Dia menyembunyikan perintah Allah, agama Allah, ayat-ayat Allah, mustahil. Dan yang keempatnya tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Mustahil Nabi-Nabi itu tidak menyampaikan apa yang sudah diperintahkan Allah. Jadi 4 sifatnya wajib kepada para Nabi dan Rasul itu. Dan 4 sifatnya mustahil. Jadi 8. Dan satu lagi sifat Rasul yang terakhir ialah harus. Apa tu harus? Harus dia bersifat dengan sifat manusia. Sifat manusia tu apa dia? Macam kita sekarang ini, kita makan minum, kita ada lelaki, kita ada perempuan, tapi Nabi-Nabi dan Rasul semuanya lelaki, tak ada wanita. Dan Nabi-Nabi dan Rasul semuanya daripada kalangan manusia, tidak ada daripada kalangan jin. Walaupun jin pun sama juga macam kita manusia, diperintah Allah untuk beribadat pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah padaku. Jadi jin pun sama juga, mereka pun diwajibkan perintah solat. Seperti mana kita solat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi haji. Begitulah seluruh hukum Islam yang dibebankan di atas kita manusia, sama juga dibebankan ke atas jin juga. Ya, jadi itu hukum Allah. Tetapi di kalangan jin dia tidak ada nabi. Semua nabi-nabi daripada kalangan manusia. Cuma di kalangan jin ada juga ulama-ulama mereka, ya, ulama-ulama daripada kalangan jin. Dan begitulah pula Rasul ini, seorang Rasul, dia bersifat manusia, dia makan, dia minum, dia tidur, dan dia bernikah kahwin, dan dia beranak pinak. Tidaklah pula maknanya dia tak boleh bernikah kahwin, ya, dia tak boleh beranak pinak. Tidak. Itu bukan caranya. Semua Rasul-Rasul yang dahulu dan semua Nabi-Nabi terdahulu, semuanya bernikah kahwin. Ya, cuma yang belum lagi bernikah itu Nabi Isa AS. Kenapa? Kerana Nabi Isa AS hidupnya itu dalam keadaan dikejar oleh kerajaan Roman yang nak membunuh dia. Dia menjadi Rasul pada umur 30 tahun. Dan dia diangkat ke langit umur 33 tahun. 3 tahun saja dia bersama umatnya menyampaikan dakwah. Tetapi senantiasa dia diburu oleh kerajaan Roman. Jadi sebab tu dia tak ada rumah. Dia setiap malam bertukar-tukar daripada satu rumah ke satu rumah. Sampailah dia diangkat ke langit. Jadi nak kahwin pun mana nak kahwin? Tak boleh kahwin. Jadi oleh kerana Nabi Isa tak kahwin, maka orang-orang yang mengikut agama Nasrani, padri-padri pun tak kahwin. Jadi dia anggapkan itu satu perkara suci. Tetapi Nabi Isa AS bukan pasal tak nak kahwin, tapi tak sempat nak kahwin. Apabila nanti dia turun di akhir zaman, Nabi Isa akan turun lagi dia di akhir zaman, dia belum mati lagi. Barrafa'allahu alaih, bahkan Allah telah angkat kepada sisinya. Apa Allah Ta'ala mengatakan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bunuh Nabi Isa AS dan mereka tidak mensalib Nabi Isa AS. Bal syubbiha lahum, tapi telah disamarkan kepada mereka. Disamarkan tu macam mana? Maknanya seorang pengkhianat yang bernama Judas. Judas ini Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Nabi Isa. Dialah yang membawa kerajaan Roman untuk datang tangkap Nabi Isa. Jadi Roman kata kepada Judas, kami tak pernah jumpa dia, tak kenal mana satu. Judas kata, nanti aku bila jumpa dia, aku salam dia, maka orang yang aku salam itulah dia Isa. Maka takdir Allah Ta'ala bila dia pun sampai di tempat Nabi Isa makan malam yang terakhir, the last supper room. Ini semua sejarah tuan-tuan. Sampai sekarang masih ada tempatnya di Baitul Maqdis. Biasalah kalau saya bawa jemaah ke Baitul Maqdis ziarah, kita akan bawa ke tempat ini, the last supper room. Jadi apabila dia salam pada Nabi Isa AS, Allah SWT ubahkan muka dia jadi muka Nabi Isa, dan Nabi Isa jadi muka dia. Jadi apabila Roman datang masuk ke dalam tempat tersebut, yang ditangkap siapa? Yang tangkap Judas. Bukannya Nabi Isa.
Jadi Judas yang kena salib. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan, wama qataluhu yaqina. Mereka tidak bunuh Nabi Isa secara confirm, secara yakin. Mereka pun was-was. Kerana Judas sudah mengatakan, aku Judas, aku bukan Isa, aku Judas. Tapi mereka tetap salibkan dia. Tapi Nabi Isa mana? Bal rafa'allahu alaihi. Bahkan Allah telah angkat Nabi Isa di sisinya. Dan Nabi Isa akan turun sebagaimana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah beritahu. Dia akan turun nanti di akhir zaman, pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, dan dia akan membunuh Dajjal, yang di mana dia adalah seorang yang mengaku diri sebagai Tuhan, yang bermata satu, yang tertulis di atas dahinya kafara, iaitu kafir. Itu semua perkara yang akan berlaku tak lama lagi tuan-tuan ya. Sebab kita ni pun duduk di akhir zaman. Macam-macam perkara tanda-tanda akhir zaman ni, nak kiamat sudah nampak depan mata kita. Semua kita sudah tahulah ya. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bicarakan pula tajuknya, iaitu tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan mendapat kita keinsafan. Jadi Nabi Isa AS bila dia turun ke dunia, dia bunuh Dajjal. Kemudian dia duduk di dunia selama 40 tahun. 40 tahun itu dia pun bernikah kahwin. Dan dia beranak penak pula, ada anak pula. Masya Allah. Jadi padri-padri yang dulu tak kahwin, semua gigit jari. Rugi kau. Nampak? Nabi Isa pun kahwin juga. Itulah dia. Maaf tuan-tuan kita cakap. Tapi itu betul lah. Memang benarnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Nabi-nabi, rasul-rasul harus bersifat manusia. Maka jangan peliklah. Kenapa pula Nabi ni sakit? Dia Nabi Allah. Kenapa dia Rasul dia sakit? Mesti Allah pelihara. Tidak. Dia manusia. Allah jadikan dia manusia. Allah jadikan dia seperti mana manusia lain. Dia boleh sakit. Dia boleh sihat. Dia perlu makan. Dia perlu lapar. Nabi pun lapar juga bila tak makan. Ikat batu kat perut. Jadi begitulah dia. Nabi kita sendiri. Rasulullah SAW pun pernah kena sihir. Nabi boleh kena sihir. Takkanlah dia seorang Nabi, seorang Rasul ini kena sihir. Tapi sudah berlaku dalam sejarah Nabi kita kena sihir, di mana Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita 2 surah yang melindungi pada sihir. Surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Ini 2 surah sebagai surah Mu'awwizatain. 2 surah yang kita mohon perlindungan. Itu surahnya senang dan mudah. Amalkan kalau ada orang yang terasa diri dia buat orang atau sebagainya, ataupun nak disihir orang, bacalah selalu Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi Nabi SAW adalah manusia biasa. Sebab tu sebelum wafat Nabi SAW, Nabi sakit. Walaupun sakitnya tu namanya sakit, tapi sakitnya lebih berat lagi daripada manusia biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apabila datang ziarah Nabi waktu sakit, bila sentuh tangan Nabi, dia tarik tangan, panas. Kenapa ya Rasulullah, sangat panas? Nabi kata, begitulah kami para nabi-nabi, kami ditimpa sakit lebih 2 kali ganda daripada umat yang biasa. Maknanya kita kalau sakit tu, kita yang degree dah 38 degree atau lebih sikit, maka Nabi mungkin na'udzubillah 40, 50, Allahu alam. Mungkin lebih lagi. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Rasul-Rasul Allah tu Allah Ta'ala berikan sakit. Tapi sakit sepada Nabi dan Rasul ini sebagai untuk mengangkatkan lagi darjat mereka. Untuk sampaikan mereka punya darjat kepada puncak yang tertinggi. Begitulah juga orang-orang alim-alim ulama'. Jadi sebab tu di sini kadang-kadang kita tak boleh nak kata, ustaz tu pun sakit. Ustaz tu pun kena sihir. Ulama' ni pun kena sakit juga. Teruknya sakit dia. Jangan kita ingat, dia tak beramal ke? Dia tak berzikir ke? Semua para ulama', semua para nabi, semua para rasul beramal, berzikir. Tetapi dalam masa yang sama juga merupakan cubaan ujian dari Allah Ta'ala. Jadi dengan itu jangan kita rasa pelik. Sampai orang-orang Mekah dia mengkritik Nabi. Apakah ini seorang rasul masuk ke pasar dan berjalan seperti kita? Jadi mereka menganggap kalau menjadi seorang rasul mesti duduk kat rumah saja. Ini pun kesilapan orang kita pun sama juga. Bila dia tengok, ustaz pergi masuk pasar lah. Ustaz pergi beli barang kat sayur lah. Habis kau ingat ustaz nak makan apa? Ustaz makan batu dengan kayu je. Ustaz pun nak pergi pasar juga, nak beli barang, nak beli makanan. Jadi kita manusia tuan-tuan. Cuma yang membezakan Nabi dengan Rasul dengan manusia biasa, Rasul tu pilihan Allah yang Allah telah angkat darjatnya. Itulah tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul Allah yang antaranya telah kami tinggikan darjat di atas sesuatu darjat yang lain pula.
Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi empat yang wajib sifat Rasul dan empat yang mustahil sifat Rasul dengan satu yang harus, jadi 9. Jadi 9 daripada sifat-sifat Nabi ini, dan demikian pula 40, kita katakan 41 daripada sifat Allah, maka seluruhnya jadi 50 sifat yang wajib yang diketahui oleh orang mukmin terhadap Allah dan Rasulnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Kalau sekiranya kita lihat setelah kita membicarakan tentang daripada mengenal akidah kepada Allah, kepada rasul-rasulnya dan pada kitab-kitabnya, ada lagi yang belum kita selesai ya. Kita beriman pada kiamat, kita beriman pada qada dan qadar, baik dan buruk datang daripada Allah, beriman pada malaikat, akan kita huraikan juga. Tapi kerana ada permintaan untuk kita bicarakan tentang bab menghalusi salat, maka kita akan masuk pula pada hari ini dan seterusnya beberapa hari lagi untuk kita membicarakan tentang ibadat salat kita. Sebab kita tahu semua kita mendirikan salat sebagai orang mukmin, iaitu wajib dia mendirikan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi kita nak mendirikan salat, apa syarat-syaratnya? Jadi syaratnya pertama ialah suci, taharah, suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Dan demikian pula syarat kedua ialah menutup aurat. Syarat ketiga ialah masuk waktu. Dan syarat keempatnya ialah menghadap ke arah kiblat. Ini semua akan kita bahaskan satu persatu insya-Allah secara ringkas. Secara basic yang perlu diketahui untuk orang nak mendirikan solat. Kalau saya nak pergi one by one dengan mengambil kitab-kitab yang ada dengan saya ni, sampai setahun tak habis lagi. Ya, tapi ini kita ambil yang basic, yang penting, dan kita cuba selesaikan dalam seminggu ini, insya-Allah. Jadi kita adakan setiap hari kita punya kuliah ni, jadi semua orang boleh dapat manfaat dengan segera. Mungkin pada hari ini dah ada orang keluar pergi kerja, tak apalah. Mereka boleh buka nanti di YouTube, dalam YouTube ataupun dalam FB saya, dan mereka boleh ikuti pengajian yang saya sampaikan sekarang. Dan tuan-tuan pun sekarang pun boleh share dengan kawan-kawan. Ya, share dengan member-member supaya disebarkan. Sebab kita punya tujuan tak ada lain tak bukan melainkan untuk kita memperbaiki ibadat kita di sisi Allah Ta'ala. Itu tujuan kita. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang kami maksudkan dan keridhaan-Mu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah kepada kami kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila kita membicarakan tentang kita katakan taharah, suci daripada hadas besar, kecil dan suci daripada najis. Jadi suci ini termasuk daripada dua perkara, suci daripada hadas dan suci daripada najis. Suci daripada hadas iaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ialah tak bolehlah kalau orang itu dalam keadaan junub, ya, suami isteri sudah bercampur, kemudian dia dalam junub, dia nak solat, dia tak boleh. Dia kena mandi dulu hadas besar. Dan tak bolehlah orang perempuan yang dalam uzur haid atau nifas atau wiladah, ya. Wiladah, nifas samalah, iaitu nifas, wiladah ialah wanita yang baru bersalin. Ya, dia baru melahirkan anak, jadi dia dalam keadaan yang masih dia dinamakan hadas besar, tak bolehlah dia solat. Begitu juga perempuan haid, dia tak boleh solat. Ya, dan dia tak wajib qada salatnya. Cuma kalau dia meninggalkan puasa kerana haid atau nifas, itu wajib diqada. Itu ada beza. Kalau salat dia tak wajib diqada kerana dia haid atau nifas. Tapi kalau sekiranya puasa wajib diqada kalau dia tinggalkan kerana haid atau nifas. Kenapa ustaz? Kenapa? Kerana itulah yang telah diberitahu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami kaum wanita telah diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadakkan salat. Alim-alim ulama membahaskan ini adalah kerana salat ini memang dilakukan setiap hari. Maknanya kalau kita wanita yang sudah habis uzurnya, dia pun kerjakan salat juga. Jadi maknanya dia bukanlah meninggalkan terus. Tetapi kalau sekiranya puasa setahun hanya sebulan aja.
Kalau dalam sebulan tu dia tinggalkan beberapa hari kerana uzur, lepas tu dia tak puasa lagi, jadi kuranglah dia punya ibadat. Orang lelaki dapat 30 hari, dia dapat 24 hari atau 23 hari. Jadi sebab itulah sini perintah puasa wajib diqadakkan. Manakala perintah sembahyang tak wajib diqadakkan bagi wanita yang uzur haid atau nifas. Adapun kita yang meninggalkan solat dengan sengaja. Dengan sengaja kerana masa dulu kita muda-muda, kita nakal, kita tak pedulikan hukum agama halal haram, sembahyang pun tonggang langgang, kadang buat kadang tak buat, ya. Jadi di sini para alim-alim ulama mengatakan bahawa semua alim-alim ulama sepakat mengatakan bahawa hendaklah orang yang meninggalkan solat tu mengqadakkan solatnya. Mengqadakkan salatnya, maupun dia lelaki atau perempuan yang wajib salat, yang dalam keadaan dia tak ada halangan, maka hendaklah dia mengqadakkan salatnya ditinggalkan. Dengan apa jua alasan dia bagi, dia tetap wajib mengqadakkan salatnya. Dan dia tu dikira berdosa. Jadi dia kalau dah qadak salat, dia belum lagi habis dosanya, melainkan dia bertaubat minta ampun pada Allah. Dua perkara yang perlu dilakukan orang yang meninggalkan salat. Apakah perlu dilakukan? Pertama, dia qadakkan salatnya, dan keduanya hendaklah dia bertaubat minta ampun daripada Allah. Kerana mengqadak salat tu hanya menutupkan lubang yang terbuka, tetapi dosanya belum terampun, melainkan minta ampun dengan Allah. Dan dia minta ampun tu dengan taubat, taubatan nasuha. Taubat nasuha tu apa? Taubat tidak akan mengulangi lagi, melainkan dalam keadaan darurat, yang dalam keadaan dia tak dapat mengelakkan diri. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Mengqadakkan salat ini, ada orang tanya, Ustaz, habis kita ni tak ingat berapa banyak dah kita dah tinggalkan salat kita ni. Macam mana kita nak qadak? Kita buat anggaran. Kita berumur sekarang 30 tahun atau 40 tahun. Umur kita dah balik 15 tahun. Dah berapa tahun? Dah 25 tahun. Dan 25 tahun tu setengah masa kita buat, setengah tak buat. Banyaknya tak buat. Jadi kita ambil pertengahan. 25 tahun tu bagi setengah. Setengah. 50%. Berapa banyak tu? Kira je lah. Ya, multiple. Oh, banyaknya Ustaz. Macam mana saya nak qadak ni? Jadi jawapannya, kita qadak sekadar yang termampu. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, hendaklah diusahakan qadak tu segerakan, diselesaikan. Satu hari, berapa banyak boleh buat. Kenapa? Sebab kita mati, kita tak tahu bila. Jadi kita kenalah segerakan supaya kita selesaikan. Tapi jangan sampai membosankan kita, dan jangan sampai kita menjadi jemu dan malas. Ada setengah ulama memberikan jalan keluar dengan kita mengqadakkan mengikut solat kita 5 waktu. Jadi kalau kita solat 5 waktu, kita sembahyang subuh, qadak 1 subuh. Sembahyang zuhur, qadak 1 zuhur. Jadi kalau kita dah 10 tahun kita buat macam tu, mana dah 10 tahun lah kita qadak ibadat kita yang lepas. Itu sebagai jalan keluar untuk meringankan. Tapi qadak tetap wajib qadak. Dalam perkara ini, alim-alim ulama kita keempat-empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi telah mengambil dalil beberapa hadis. Antaranya daripada kisahnya Nabi kita Rasulullah SAW, iaitu hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari. Datang seorang perempuan dan berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya bernazar, tapi tak sempat dia nak tunaikan nazar, iaitu dia nazar untuk berpuasa. Tak sempat dia nak tunaikan nazarnya, dia pun meninggal dunia. Apakah wajib saya membayarkan nazar dia itu?" Maka Nabi SAW berkata, "Kalaulah sekiranya dia berhutang, apakah kamu wajib bayarkan hutang dia?" Kata anaknya, "Ya betul lah. Kalau mak tu ada hutang, dia meninggal, maka wajiblah si anak ni bayarkan hutang pada maknya yang mana dia berhutang." Maka Nabi menjawab, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maknanya di sini, kalau hutang manusia kita kena bayar, hutang dengan Allah pun kena bayar juga. Sebab bila kita meninggalkan perintah Allah, arti kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Macam itulah juga zakat, macam itulah juga puasa, ya, yang ditinggalkan. Kalaulah sekiranya dia meninggalkan puasa, dia dalam sihat, dia wajib dia qadak. Tapi Ustaz, mak saya tinggalkan puasa tapi dia sakit lah Ustaz. Macam mana saya nak qadakkan dia ke tidak? Itu ada dua pilihan. Kalau ibu kita sakit, dia sampai meninggal, dia tak puasa, anak-anak tu boleh puasakan untuk ibunya, ataupun anak-anak itu dia membayarkan fidyah untuk ibunya.
Fidyah tu maknanya satu cupak makanan diberikan makan kepada seorang miskin untuk setiap satu hari satu cupak. Jadi satu cupak tu tak sampailah 1 kilogram ya. Lebih kurang dalam 75%, kita kata 0.75% daripada 1 kilogram. Jadi itu kalau sekiranya satu cupak. Jadi kita anggarkanlah berapa hari mak kita tak puasa dalam masa dia sakit. 30 hari. 30 cupak. 30 cupak kalau kita ambil 1 kilogram satu cupak. Jadi 30 kilogram kita belikan beras beri pada orang fakir miskin makan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu dalam membicarakan tentang urusan qada. Jadi kita sekarang mengatakan hendaklah dia dalam keadaan suci. Suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Adapun suci daripada hadas kecil itu maknanya hendaklah dalam keadaan berwuduk. Jadi sekarang kita akan bicarakan tentang perihal wuduk. Wuduk adalah merupakan kunci kepada solat. Sebab kalau dia nak solat dia tak ada wuduk, dia tak sah solatnya. Jadi dia mesti ada wuduk. Iaitu taharah, kesucian. Maka kesucian ini boleh didapatkan melalui dengan air ataupun dengan pasir ataupun tanah, iaitu tayammum. Kalau tak ada air, barulah ditayammum. Tapi sekarang kita di bandar ya, alhamdulillah kemudahan air tu banyak. Melainkan kalau orang duduk di desert atau di padang pasir, mungkin dia perlukan pengajian tentang tayammum. Baiklah, sekarang kita pergi pada bab wuduk. Dalam berwuduk ini wajib wuduk, fardu wuduk, rukun wuduk ada 6 perkara. Semua ibadat ada rukun dia. Yang pertama, dalam bab wuduk ada 6 rukun. Rukun yang pertama iaitu niat. Rukun pertama tu niat. Jadi niat itu, wajib niat itu apabila kita membasuh muka. Wajib niat. Ya, wajib niat waktu kita membasuh muka. Jadi apabila air tu kita dah tadah, kita pun kena air tu di dahi kita, di muka kita. Saat air tu kena kat muka kita, kita pun jatuh niat. Aku niat berwuduk kerana Allah. Macam tu. Ataupun kita niat aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Jadi itu ada 2-3 cara lah. Aku berwuduk kerana Allah, aku mengambil air sembahyang, ataupun aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Itu dalam hati. Cuma dalam kita mazhab Syafi'i, sunat kita melafazkannya. Melafazkannya kita boleh lafazkan dengan kita sebutkan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku berwuduk kerana Allah. Ataupun kita kata nawaitu tahara anil hadas. Aku bersuci daripada hadas. Itu panjang-panjang sangat pun nanti kita susah juga ya. Kita ambil ringan sajalah. Aku berwuduk kerana Allah. Nawaitu wudu'a. Itu cukuplah ya. Itulah dia niat. Jadi niat ini merupakan perkara pertama dalam rukun yang pertama dalam wuduk. Rukun yang pertama dalam wuduk, iaitu perbuatan yang pertama ialah mencuci muka. Jadi kita masa cuci muka tu kita dah niat. Aku berwuduk kerana Allah. Kemudian kita ratakan air. Itu niat ya. Niat di mana? Dalam hati. Nah sekarang kalau kita sebelum kita cuci muka, kita ada basuh tangan. Kita ada komo-komo masuk air kat hidung. Itu sunat-sunat wuduk. Maka sunatlah kita niatkan juga aku berwuduk kerana Allah waktu kita basuh tangan. Kenapa? Kerana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap amalan bergantung pada niat. Jadi kalau kita cuci tangan, berkomo-komo masuk air dalam hidung tak ada niat wuduk, maka dia jadi macam adat. Adat tu apa? Kebiasaan saja. Cuci tangan saja. Tak dapat pahalanya. Jadi untuk kita mendapatkan pahala dan mendapatkan masuk dalam hukum sunat-sunat wuduk, semasa kita cuci tangan, kita niat aku berwuduk kerana Allah. Tapi ini bukan niat yang wajib. Ini sunat. Tetapi yang wajib niat tu ialah waktu air tu kena kat muka. Kerana membasuh muka adalah merupakan rukun wajib kita membasuhnya. Maka dengan itu waktu air basuh ke muka, kita pun niat aku berwuduk kerana Allah. Habis Ustaz, 2 kali niat ke? Ya, apa salahnya? Sebab pertama tu sunat. Yang kedua tu ialah wajib. Jadi macam itulah di tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah niat yang merupakan rukun yang pertama dalam berwuduk. Dan kemudian setelah kita dah basuh muka, muka yang merupakan rukun yang kedua. Basuh muka tu ialah seluruh daripada yang dinamakan muka. Apakah yang dinamakan muka? Yang dinamakan muka itu ialah daripada ubun-ubun rambut
sampai kepada dagu kita. Dan daripada telinga telinga kanan kita sampai ke telinga kiri kita. Itulah yang dinamakannya iaitu wajah. Ya. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Itu dalam Al-Quran. Jadi wajah ni yang kita boleh hadap cakap dengan orang, yang orang tengok muka kita, itulah namanya wajah. Daripada ubun-ubun rambut kita, anak rambut sampai ke bawah dagu, dan daripada telinga kanan sampai ke telinga kiri. Dan apa yang wajib kita basuh? Kita wajib basuh segala-galanya yang ada di atas muka kita. Jadi daripada wajah kita ini termasuk juga kita punya kening kita, bulu mata kita, misai kita, orang lelaki yang ada janggut. Kalau janggut itu janggut yang tipis, wajib dia basuh seluruhnya, sepenuh-penuhnya. Janggut dibasahkan setiap helainya dan dibasahkan kulit-kulit yang di bawah janggut itu. Kalau janggut itu tipis. Kalau janggutnya tebal itu maka dia sunat dia mencelah-celahkan janggut dia itu. Dia tak wajib nak basuh seluruhnya sebab apa? Tebal. Jadi dia mencelah-celahkan saja jari dia di janggut dia. Macam mana kita nak tahu janggut dia itu tebal ataupun tidak tebal? Kalau kita berdiri depan dia, kita boleh nampak di belakang rambut janggut dia itu, maka itu namanya janggut dia itu tidak tebal. Wajib dia basuhkan seluruhnya. Tetapi kalau sekiranya kita diri depan dia, kita tak nampak apa kulit yang di belakang janggut dia tertutup kerana tebalnya, maka itulah namanya janggutnya tebal. Jadi kalau sekiranya orang perempuan ada janggut, maka orang perempuan janggut kalau tebal pun kenalah basuh juga. Kenapa? Sebab itu perkara yang luar biasa. Luar biasa yang tak berlaku. Habis ustaz, kita orang perempuan ada janggut. Memang orang perempuan tak ada janggut. Kalaulah ada janggut. Ini kita cakap kalau. Tapi yang bagusnya kalau orang perempuan ada janggut, ada misai, kena buanglah. Nanti tok laki lari, takut. Nampak? Orang lelaki ada janggut, isteri tak lari. Sebab sudah jadi kebiasaan sifat lelaki, Allah jadikan. Walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tak sama seperti perempuan. Orang perempuan nampakkan dia punya keunggulannya, kecantikannya. Orang lelaki nampakkan kehebatannya. Itu berbeza antara lelaki dengan perempuan. Itulah ciptaan Allah SWT. Jadi satu helai bulu roma pun yang atas muka kita tak boleh tak terkena air. Kalau tak terkena air, tak sah wuduk kita. Andai kata kalau kita tidur, taik mata kita tebal, ya. Sebelum kita nak ambil wuduk, kita cucikan mata kita ni. Buangkan taik mata ni. Jangan sampai ada dia melekat. Kenapa bila dia melekat? Dia menahan air daripada kena kulit yang bawah taik mata itu. Begitu juga kita tidur, maaf kata, air liur kita, air liur basi, melekat kat kita yang bibir kita. Bila kita ambil wuduk, air liur basi ni tak keluar lagi. Maknanya dia masih menahan air, tak kena kepada kulit kita. Maka wajiblah kita buangkan kulit air liur basi bekas-bekas dia dulu. Dan kalau kat muka kita ada cat ke, ada sesuatu tampalan ke, ya, plaster ke apa, wajib dibuangkan kerana segala perkara yang menahan air daripada terkena pada kulit wajah kita, maka wuduknya tu tidak sah. Nampak tuan-tuan, ya? Jadi itu kita kena perlu jagalah, ya, bagi kita membasuh muka kita. Dan demikian juga daripada wajib ataupun rukun wuduk kita itu ialah bahawa kita bila basuh muka kita ni disuruh supaya kita lebihkan daripada perenggan yang wajib. Perenggan yang wajib tu kita dah kata tadi daripada bawah anak-anak rambut kita sampailah kepada dagu. Tapi lebihkan sikit sampai ke kita katakan ke kerongkong kita. Kalau kita sampai telinga, lebihkan sikit daripada telinga. Kalau sekira kita di dahi kita, lebihkan sikit ke atas. Kenapa ustaz nak lebihkan? Supaya kita confirm yang di mana kita sudah sampai dia punya boundary-nya, batasan wajib, dan kita yakin kita sudah menyempurnakannya. Sebab kalau kita hanya sampai perenggan saja, boundary saja, mungkin ada lagi sikit yang belum lagi tercover, belum lagi terbasuh, maka tak sah kita punya wuduk kita. Sebab tu sunat kita lebihkan sedikit supaya kita lebih confirm dan yakin yang kita wuduk kita basuh muka tu sudah sempurna. Dan daripada rukun wuduk yang ketiga ialah membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Jadi dalam kita membasuh dua tangan sampai ke siku ni, maka kita
membasuhkannya, caranya ialah daripada jari-jari kita. Jadi paip air kita tadak dan kita basuh pada jari-jari kita sampai ke siku. Jangan kita terbalik, siku sampai ke jari. Kenapa Ustaz tak boleh ke? Bukan tak boleh, tapi itu tidak sunatnya. Yang sunatnya daripada jari-jari itu sampai kepada kita punya siku. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu sampai ke siku. Jadi makna di sini Allah Ta'ala suruh basuh sampai siku. Jadi siku tu the last one. Jadi macam itulah. Kita tadakan air kat bawah tangan kita, bawah paip tu. Maka kita membasuh, kita ratakan. Sampailah ke siku. Jadi itu sunatnya. Itu yang sunatnya. Caranya. Tapi kalau dia nak terbalikkan dia siku kepada jari, itu tak salah. Yang pentingnya, dia basuh seluruhnya. Dan dia pastikan, jangan ada sesuatu pun daripada anggota yang dalam tangan dia itu yang terlepas. Mungkin ada orang, kita biasa 5 jari satu tangan. Ada orang dia ada tumbuh satu ekstra jari, jadi 6 jari. 6 jari yang ke-6 pun wajib dibasuh. Begitu juga kalau kita kata kuku. Kuku kita ni, kita kena pastikan jangan ada Q-tex. Ada perempuan pakai, kita katakan gencu kuku ataupun cat kuku yang menahan air daripada termasuk ke dalam ke kuku dia. Maka itu tidak sah. Sebab tu orang perempuan, maaf kita jangan terikut-ikut sangatlah dengan barat, Kalau kita ni orang Islam, tak payahlah kita nak cat-cat ni semua, tak payah, Tak payah nak pakai Q-tex semua. Sebab kita nak semayang, macam mana nak semayang? Habis ustaz kita dalam uzur kita nak pakai. Dalam uzur nak pakai untuk suami tak apa. Bukan nak tunjuk-tunjuk orang lah, Itu kita jaga kita punya akhlak kita, adab kita. Maaf lah, Dan demikian juga kita dalam masa membasuh tu, tangan kita pastikan jangan ada sedikit pun halangan seperti cat, seperti plaster yang menghalang getah, yang menghalang air ke daripada kulit. Itulah dia tuan-tuan, Melainkan kalau tersangat sedikit, yang susah nak dihilangkan, yang dimaafkan. Lebih-lebih lagi kerana keadaannya demikian. Seperti orang yang tukang cat, Yang tukang cat ini, dia kadang-kadang sikit-sikit adalah jari dia, kuku dia tu ada dengan cat. Aku ingat dah bersih dah. Aku dah bersihkan tapi alamak, dah ambil uduk semua. Ada lagi lah sikit-sikit ni, tak perasan lah. Itu tak mustahil. Macam tu juga orang-orang yang kerja di workshop, bengkel-bengkel kereta. Kadang-kadang tangan dia berminyak, dia sebagainya, Jadi kadang-kadang dia bersih-bersih pun ada lagi juga sikit-sikit. Pun nak buat, nak bersihkan seluruhnya pun susah. Sebab dia memang kerja dia macam tu. Itu diberikan kemaafan lah bagi orang yang sedemikian. Itu pun usahakan seberapa dapat. Begitulah dia tuan-tuan, dibasuhkan tangan yang kanan sampai ke siku 3 kali dan dibasuhkan tangan kiri sampai ke siku 3 kali. Selesaikan dulu yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Jangan dia basuh, dia basuh kanan kiri. Itu tidak sunnahnya. Itu dia kena berwaspadalah. Dan sunatnya sebagaimana muka kita lebihkan, kita basuh, begitu juga sunat tangan tu kita lebihkan sampai ke lebih daripada kita punya siku kita. Jadi siku kita ni kalau boleh kita lebihkan sampai setengah. Macam tu jugalah nanti kita basuh kaki kita lebihkan. Itu memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi mengatakan umat aku di yaumul qiyamah dibangkitkan wajah-wajah mereka ghurram muhajjalin. Ghurram tu muka mereka bercahaya-cahaya dan tangan-tangan dan kaki mereka bercahaya-cahaya min atharil wudu, daripada bekasnya wudu. Jadi kita wudu dalam dunia sekarang ini, besok ke akhirat bercahaya kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini mengatakan, sesiapa yang mampu melebihkan basuhnya, lebihkanlah. Jadi kalau basuh muka kita lebihkan sikit sampai ke kepala kita, sampai ke bawah dagu kita. Yang tangan pula kita lebihkan sikit sampai ke setengah lengan. Yang kaki pun kita lebihkan sampai ke setengah betis. Ini semua nanti besok di akhirat, dia akan bercahaya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalaulah kaki kita terkena duri, wajib dicabut. Sebab duri itu pun menahan air kepada kita punya kulit. Melainkanlah kalau nak cabut tak boleh, duri dah termasuk ke dalam. Itu tak adalah.
tak, itu dimaafkan. Dan itu sebab di luar pada kuasa kita. Macam itulah dia. Dan demikian juga kalau kita ada kudis ke, jerawat ke, ya. Ini semua kita punya kudis jerawat ini macam mana Ustaz? Kalau boleh kita kopek dia. Ustaz nak kopek nanti berdarah. Kalau tak kopek, tidak wajib kopek. Tidak wajib dikopekkan dia. Ya. Jadi kita cuma basuh di atas dia sahaja. Ya, ada kudis kita basuh atas kudis. Ada jerawat kita basuh atas jerawat. Tapi tak wajib dikopekkan dia. Demikianlah dia para jemaah sekalian, ya, dalam masa kita berwuduk, kita sampai pula pada rukun wuduk yang keempat, iaitulah menyapu sebahagian kulit kepada kepala kita atau rambut kita. Jadi kalau sekira orang yang ada rambut, yang ada rambut, dia akan sapu rambut dia, ya. Jadi disapu rambut dia. Tetapi kalau sekira orang yang tak ada rambut, kepala botak, dia sapu juga kepala dia. Sebab Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepada rambut kepala kamu. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kamu. Jadi kalau kepala tu ada rambut, sapu atas rambut. Kalau tak ada rambut, atas kepala kita yang kita kata botak licin tu, kita sapulah atas kepala botak licin kita. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, sekurang-kurang rambut yang dibasuh paling minimum ialah 3 helai. Itu paling minimum. Jadi kalau sekiranya misal kata kita dalam berwuduk, kita sapu 3 helai. Ustaz ni 3 helai dah. Kalau dah ada, sah. Tetapi dia mesti gerakkan sikit. Itu nama sapu. Apa makna sapu? Sapu tu dia sapu. Dia sapu. Jadi kalau sekiranya kita rambut kita, maaf kata ada setengah-setengah orang cuma dia letak saja. Air tu dia letak atas kepala. Itu bukan sapu. Itu letak. Jadi sebab tu di sini kita kena faham. Bila Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu. Jadi maknanya sini kita ambilkan air, tapak tangan kita basahkan, sapukan dia. Gerakkan sikit. Sikit aja kita gerakkan. Itu sudah mencukupi sebagai memenuhi daripada syarat menyapu kepala. Tetapi dalam mazhab Hanafi, untuk menyapu kepala, mesti 1/4 kepala baru dikira sah. 1/4 kepala macam mana tu? Apabila kita letakkan tapak tangan kita atas kepala kita, itu sudah kira-kira kita cover 1/4 kepala. Jadi dalam mazhab Hanafi, dia tak kira. Kalau 3 helai rambut, misal kata, kita 3 helai rambut ini kita sapu. Di sisi mazhab Hanafi tak sah. Tetapi dia mesti seperempat. Seperempat tu kalau kita dah cover kepala kita ni, ini dah kira nama 1/4 kepala. Dan kemudian kita gerakkan dia. Itu yang kita katakan yang wajib. Yang sunat-sunat nanti kita akan bicarakan bagaimana cara-cara sunat-sunatnya pula. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Rukun yang keempatnya iaitu menyapu kepala kita. Imma kepala tu ada rambut ataupun tak ada rambut. Dan demikianlah pula tuan-tuan dan puan-puan, memadai dengan dibasuh terus kepalanya, ya. Jadi kalau sekiranya misal katalah ada seseorang itu dia sapu, dia nak basuhkan kepala dia tu dengan dia rendamkan dalam kolam yang besar, yang luas, ya. Dia rendamkan saja kepala dia. Dia dah basuh tangan, dah cuci muka, basuh tangan, kemudian kepala dia rendamkan dalam kolam. Sah, ya, asalkan dia meratai seluruh kepalanya ataupun sebahagian kepalanya. Yang kelima daripada rukun wuduk ialah membasuh 2 kaki. Membasuh 2 kaki sampai ke buku lali. Jadi macam tu juga dalam kita membasuh kaki kita daripada jari-jari kita, kita basuh sampai ke buku lali. Buku lali ialah 2 tulang yang terkeluar kiri kanan pada kaki kita. Itu namanya buku lali, ya. Jadi ini adalah merupakan anggota yang bagian wajib dibasuh. Jadi Allah SWT berfirman, famsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sampai ke buku lali. Jadi sebab tu bila kita basuh, kita letakkan tapak kaki kita di bawah paip kepala air yang mencurah, dan kita basuhkan dia kat jari-jarinya sampailah kepada kita punya buku lali kita. Kalau boleh kita lebihkan. Tapi sunatnya kita mencelah-celahkan jari-jari kita itu. Maknanya celah-celahkan jari itu pakai jari kelingking yang tangan kiri. Tangan kiri kelingking, jari-jari kaki kanan kita celah-celahkan dia, dan jari kaki kiri kita celah-celahkan dia, semuanya pakai kelingking tangan kiri. Bukan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan untuk kebaikan, untuk salaman, untuk makan minum, tapi tangan kirilah untuk kita basuh kaki kita. Ini sunat.
Tetapi menjadi wajib kalau jari-jari kita menjadi rapat. Jadi biasa orang pakai kasut selalu pergi office kan. Jadi jari-jari dia tu rapat. Jadi bila jari rapat, air tak tembus. Tak masuk ke tengah-tengah. Jadi wajib dia ambilkan jari dia, selangkan dia. Supaya air itu masuk ke tengah-tengah. Kalau tidak, air tak masuk ke tengah-tengah ni, maka tidak sah dia punya basuh kaki. Maka tak sah lah dia punya wuduk dia. Jadi itulah rukun yang kelima. Jadi anggota wajib basuh ni ada 4 anggota. Wajib basuh dalam wuduk. Muka, tangan sampai siku, kepala, sapu kepala dan basuh kaki sampai ke buku lali. Itu anggota yang wajib. Selain daripada itu adalah hukum yang sunat yang akan kita bicarakan lagi. Dan yang keenam daripada rukun wuduk, yang pertama niat, kedua cuci muka, ketiganya basuh tangan sampai siku, keempatnya sapu kepala, dan kelima yang basuh kaki sampai buku lali. Yang keenam ialah tertib. Tertib tu apa? Mengikut dia punya urutan dia. Jadi pertama mesti muka, kedua mesti tangan, ketiga kepala, keempatnya kaki. Andai kata kita terbalik, kita dah basuh muka, kemudian kita terus pergi basuh kaki pula. Tangan pun belum, kepala pun belum. Okey, aku basuh tangan pula dulu. Tak boleh. Maknanya di sini dia kena ikut tertib. Ulang balik. Muka, kemudian basuhlah tangan, kemudian sapu kepala. Kalau dia basuh tangan, kepala dia tak sapu, kemudian lepas tu dia cuci kaki. Aku nak terlupa maka dia kena pergi balik pada selepas berbasuh tangan tu, sapu kepala, kemudian basuh kaki. InsyaAllah perkara itu taklah lupa sangat ya. Ini kita cakap aja ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, 6 rukun wuduk daripada wajib-wajib wuduk yang perlu kita lakukan untuk kita berwuduk. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini membawa manfaat untuk kita bersama. Saya percaya semua kita pun datang berwuduk, tapi ustaz ni ulang-ulang balik. Kenapa? Ini kita mengikut urutan dia, mengikut dia punya silibus dia. Nak salat mesti ada wuduk, nak salat mesti dalam keadaan suci dan seterusnya. Jadi insya-Allah lah mudah-mudahan kita dapat selesaikan dalam seminggu ni. Jadi pengajian kita jam 5.30 petang ni akan kita teruskan sampailah pada hari Ahad nanti, tanggal 7 hari bulan. Dan tanggal 7 hari bulan Jun ini nanti kita lihat apakah peraturan pihak pemerintah mengenai kita punya circuit breaker kita. Andai kata kalau kita rasa tak ada apa-apa, kita boleh teruskan, kita teruskan. Kalau tidak, kita hanya buatkan pada hari Sabtu Ahad sahaja hujung minggu. Ada pun kelas-kelas agama yang saya pimpin setiap malam di masjid-masjid di Singapura. Dah ada masjid yang saya dah mulakan pada malam semalam, dan malam ini di Masjid Kasim malam ni, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, Fathur Rabbani. Lepas tu pembukaan Allah SWT, pembukaan Rabbani dan limpahan Rahmani, limpahan Allah Ta'ala. Ini boleh diikuti dalam FB Masjid Kasim ataupun FB TM for Travel malam ni jam 9 malam. Dan insya-Allah seterusnya pengajian saya saya masukkan jadualnya dalam FB saya, iaitu FB TM for Travel. Tuan-tuan boleh ikutilah sana. InsyaAllah tuan-tuan boleh sharekan pengajian kita ini kepada kawan-kawan dan teman. Mudah-mudahan dapat kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya. Mungkin dia tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan diri saya sendiri. Maka marilah sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.